Assalamualaikum, pada hari ini kumpulan kami akan menerangkan mengenai sindrom Down. Sindrom Down adalah merupakan salah satu kecacatan di mana genetik berlaku secara semula jadi sewaktu hamil disebabkan pembahagian sel yang tidak betul. Anak telah mewarisi kromosom 21 sebanyak 3 pasang yang mana secara normalnya dan tidak boleh lebih atau kurang daripada jumlah tersebut. Kromosom ini adalah salah satu ciri dalam badan kanak yang bukan maklumat atau ciri-ciri yang kita warisi daripada ibu bapa kita. Jadi, yang kromosom 21 tadi yang lebih satu tadi itulah yang membawa ciri-ciri kanak-kanak sindrom Down. Seterusnya ialah sejarah ringkas sindrom Down. Penyakit sindrom Down ini sebenarnya telah ditemukan sejak tahun 1860 lagi oleh seorang doktor yang bernama Dr. John Langdon Down. Pada ketika itu, penyakit sindrom Down ini lebih dikenali dengan istilah mongoloid ataupun mongolism. Pada tahun 1866 pula, Dr. John Langdon Down, beliau telah mengeluarkan satu hasil kajian berjudul Observation on an Ethnic Classification of Idiots. Pada tahun 1959 pula, Profesor Jerome Lichu telah menemukan bahawa penyakit sindrom Down ini adalah disebabkan oleh pertambahan kromosom pada kromosom 21. Pada tahun 1965 pula, WHO telah bersetuju untuk menggugurkan penggunaan istilah mongoloid ataupun mongolism. Secara rasminya, penggunaan istilah sindrom Down ini digunakan sempurna daripada nama Dr. John Langdon Down tersebut. Kanak-kanak sindrom Down boleh dilihat dari segi fizikal mereka seperti kepala, muka, leher, tangan, kaki dan otot. Yang pertama, sifat pada kepala, muka dan leher. Kanak-kanak ini mempunyai iras muka yang hampir sama dengan orang Mongol. Mempunyai hidung yang kemik, jarak mata mereka jauh, sepek serta berair dan kemerahan. Yang kedua, sifat pada tangan. Sifat yang jelas pada tangan, mereka ada jari-jari yang pendek dan jari kelingking yang bengkok. Yang ketiga pula, sifat pada kaki. Kaki mereka agak pendek dan jarak di antara ibu jari kaki dan jari kaki kedua jauh terpisah. Yang keempat, sifat pada otot. Kanak-kanak sindrom Down mempunyai otot yang lemah dan menghadapi masalah lewat dalam perkembangan motor kasar mereka. Seterusnya, saya ingin mengupas tentang faktor-faktor terjadinya sindrom Down. Sindrom Down ini berlaku disebabkan kelainan yang terjadi pada bahagian kromosom. Setiap manusia mempunyai sebanyak 46 kromosom dan setiap kromosom bercantum antara satu sama lain dan membentuk 23 pasangan dengan angka 1 hingga 22, ditambah dengan kromosom seks, X dan Y. Dalam kes sindrom Down ini, kelainan yang berlaku adalah pada kromosom nombor 21, di mana terdapat lebihan satu kromosom dan menjadikan secara keseluruhan bilangan kromosom bagi penghidap sindrom Down ini adalah sebanyak 47. Antara faktor risiko mendapat anak yang menghidap sindrom Down ialah ibu yang mengandung pada lanjut usia. Hal ini menjadi faktor berisiko kerana semakin berumur seseorang, semakin tinggi risiko untuk mendapat anak yang menghidap sindrom Down. Semakin tua wanita, kualiti sel telurnya akan semakin menurun sehingga boleh menyebabkan terjadinya gangguan pada pembentukan komponen genetik. Selain itu, merokok dan pengambilan alkohol yang berlebihan juga menjadi salah satu risiko tinggi untuk melahirkan bayi yang menghidap penyakit sindrom Down ini. Hal ini dapat menyokong perkara di atas kerana kedua-dua tabiat buruk ini menjadikan komponen genetik atau DNA janin lebih rentan terhadap kerosakan dan tidak terbentuk dengan baik. Akhir sekali, kekurangan zat makanan semasa mengandung. Makanan yang mencukupi memainkan peranan yang sangat penting untuk kehamilan yang sihat. Hal ini juga untuk mengurangkan risiko sindrom Down pada janin. Untuk mengesan sindrom Down dengan lebih awal, ia akan melalui satu ujian yang dipanggil prenatal diagnosis. Ujian ini selalunya akan berlaku kepada bakal ibu yang melahirkan anak pada usia yang melebihi 35 tahun ke atas. Wanita yang melahirkan anak pada usia 35 tahun ke atas, ia mempunyai risiko tinggi untuk mendapat anak yang mempunyai sindrom Down kerana ia melibatkan satu profil genetik. Malah, terdapat setengah keluarga yang dapat mengetahui dengan lebih awal kelahiran sindrom Down secara terbuka. Terusnya, ia juga boleh membuat ujian untuk mengesan sindrom Down yang dipanggil triple test. Ia melibatkan darah yang diambil untuk membuat ujian bagi mengenal pasti sindrom Down dengan lebih awal. Juga satu masa yang dipanggil alpha fetoprotein. Kebiasaannya, ujian kehamilan ini akan diambil dalam masa 15 ke 18 minggu. Kandungan ibu bapa disahkan mengandungi anak yang mempunyai sindrom Down, mereka perlu membuat rawatan dengan lebih awal yang dipanggil Villus Koryoni. Dalam melakukan ujian Villus Koryoni, ia merupakan risiko yang tinggi untuk ibu bapa mendapat jangkitan kuman dan keguguran. Namun, ia mempunyai satu kelebihan dia sendiri atas ujian yang dilakukan. Malah, untuk ujian sintogenetik akan dilakukan selepas bersalin. Doktor juga akan memberi rawatan dari segi fizikal dan ujian darah kepada anak yang dilahirkan untuk mengetahui sama ada wujudnya kromosom berlebihan ataupun tidak.
Kesimpulannya, setelah kita mengkaji mengenai sindrom Down ini, kita dapat mengetahui bahawa sindrom Down ini adalah merupakan masalah genetik yang tidak boleh berjangkit melalui sentuhan ataupun perpindahan darah. Sindrom Down ini amat mencabar bagi mereka yang mempunyai adik-beradik ataupun anak yang mempunyai penyakit ini. Kesan ke atas keluarga terdiri daripada berbagai aspek yang dapat mengubah dinamik sistem keluarga. Perasaan dan harapan ibu bapa juga akan terganggu apabila mengetahui kondisi tentang anak mereka yang mengalami sindrom Down ini. Respon awal kebanyakannya ibu bapa akan terkejut, diikuti penafian dan kesedihan apabila mengetahui anak yang dilahirkan mengalami penyakit sindrom Down. Yalah, ibu bapa mana yang tak sedih kalau dapat tahu yang anak yang dilahirkan mengalami penyakit sindrom Down. Akhir sekali, sindrom Down ni memang tak boleh diubati. Tetapi mereka yang dilahirkan sebagai sindrom Down boleh dilatih untuk menguruskan diri mereka sendiri. Walaupun perkembangan mental dan fizikal kanak-kanak sindrom Down ini berbeza berbanding kanak-kanak biasa, namun dengan bimbingan dan latihan yang sempurna, mampu mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Justru itu, ibu bapa lah yang berperanan penting untuk memberi latihan dan bimbingan yang sempurna kepada anak yang mengalami sindrom Down ini.